Okay. Nampak ya senyum? Tak dapat Ina. Okay. Okay, kelas sambung Sekejap setengah tadi pause recording, stop recording, pause kita on. Okay, baik. So 3 ni tadi adalah adharabul khabar, ibtidai, tolabi dan inkari. Baik, tengok ada waktu taukid pula yang keempat. Ada waktu taukid. Sebenarnya usul khabar ini adalah tajuk yang jarang keluar. Saya tak pernah keluar. Ataupun sekali je kot keluar. Nanti korang tengok balik dalam korang punya soalan sebenar. Ada tak keluar soalan ni? Tapi macam mana pun kita kena prepare lah. Okey, ada waktu taukid yang pertama ialah inna. Inna wa anna. Sebut kelas anna. Anna. Inna. Inna. Lamul ibtida. Lamul ibtida. Nun taukid. Nun taukid. Taukid. Wal qasam. Qasam. Qasam ni maksudnya lafaz sumpah. Macam wallahi ya. Wallahi wa tallahi wa billahi. Tu lafaz sumpah kan. Tidak. Kemudian qad. Qad. Lagi qad ni li tahqiq tau. Qad ni ada dua makna. Qad ni ada makna setelah, ada makna jarang-jarang. Kalau qad digunakan bersama fi'il mudhari' membawa makna perbuatan tu jarang-jarang berlaku. Tapi kat sini ialah qad allati li tahqiq, iaitu qad yang menunjukkan kepada kata penguat atau pengukuhan. Contoh Zah? Sesungguhnya kan Zah? Inna lah. Inna. Apa dia? Sesungguhnya inna. Qad ni pun makna sesungguhnya juga. Makna taukid. Huruf tambih. Huruf tambih ni huruf yang menunjukkan kepada seruan. Ahruf tambih. Apa? Seruan kepada ancaman ke. Seruan. Yang ni ke Zah? Qad aflahal mu'minun. Ya. Contohnya qad aflahal mu'minun tu betul. Okey. Kemudian ahrufuz ziyadah. Huruf ziyadah. Tapi ni jarang-jarang lah huruf ziyadah. Wa amzan syartiyah ni jarang-jarang. Yang biasanya yang dekat atas tadi tu yang 3 yang pertama tu 1, 2, yang 5 ni biasa. Inna, anna, lamul ibtida, nun taukid, qasam. Lamul ibtida macam mana Zah? Lamul ibtida ni contoh kat bawah ni Sekejap. Jadi. Azim. La tamil biwajhika. Laukana zalik. Laukana, bukan. Tu bukan. Nanti lepas ni saya carikan contoh lamul ibtida. Okay. So bawah ni adalah latihan. Latihan hadid nau uslub. Wa bain ghardu minha. Okey, bila dia kata gharad, gharad dia nak apa? Tujuan. Dia nak tujuan yang tolabi. Bukan. Itu adrab tau. Korang jangan keliru. Yang ibtida' talabi ingkari ni kita panggil dia adrabul khabar. Aghrad yang atas tadi tu. Gharad ni yang ni. Yang kita belajar semalam tu aghrad. Faham. Inna Allah astafani min Quraisy.
Kalau ni Ustazah kan jemput inna Allah astafani min Quraisy ni, ini dia punya gharak dia apa? Gharak dia adalah kaum. bukan, ya kau. Rasulullah cakap bahawa sesungguhnya aku ini daripada golongan orang Quraisy, iaitu ifadatul khabar. Ifadatul Kalau khabar. fakta ni, fakta kita Fakhar. Fakhar bukan bukan fakhar. Ifadat yang kita mula-mula belajar tu, ifadatul khabar dengan lazimul faidah kan? So ini adalah ifadatul khabar. Kalau fakta ni dia adalah ifadatul khabar. Macam kita cerita semalam contohnya contoh yang Rasulullah lahir pada tahun gajah tu. Ingat tak? Dia berita tu Ustazah. Perkara Ya. Maksudnya perkara yang baru. Perkara yang lama tu. Berita yang pertama. Faedah berita yang al-khabar pertama. dengan ni. Faedatul khabar, ya. Dengan lazim khabar. Lazimul khabar dengan faedatul khabar kan. So yang ini adalah faedatul khabar, perkara yang baru. Inna Allah astafani min Quraisy. Kalau ni Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhanku, janganlah apa? Janganlah engkau masukkan aku dalam golongan orang-orang yang lupa dan orang-orang yang melakukan kesalahan. So ini kategori apa ni? Lazim khabar. Tak. Izharu apa? Izharu apa? Izhar da'fu. Izharu dha'fu. Izhar da'fu. Maknanya kita merendahkan diri kita kan. Ya Allah Tuhanku, janganlah kau masukkan aku ni orang yang zalim, orang yang pelupa. Ustazah, maksudnya gharak ni yang kita belajar semalam lah. Ya betul. Gharak tu yang kita belajar semalam dengan sambungan dia yang atas ni sikit saya bagi kan. Yang saya highlightkan kuning-kuning ni maknanya semalam tak ada nau ni. Okay. So kalau al-dharab barulah yang kita belajar 3 tadi tu. Yang biasalah dalam soalan SPM biasa dia tanya al-dharabul khabar kan. Okay. So itu sahaja untuk uslub khabari. Jadi untuk uslub khabari korang ingat 2 perkara. Pertama aghradul khabar, yang kedua ad-dharabul khabar. Ad-dharabul khabar. Kemudian ad-dharab tu ingatlah dia punya adawatut taukid dia. Yang tu kita boleh cari contoh sendirilah. Apa kita cari contoh kat internet ada banyak kan. Contohnya sekejap saya try cari. Ayu, Ya. makan kan? Mana ada kan? Senyum. Ayo, kat mana? Ha? Meja makan. Kat mana? Ke dapur Siapa? Kau kat Kat dapur. meja makan. Kat meja makan. Fahana ni boleh masuk ni. Mana Fana? Tu Fana. Fana Rashid. Oh, Hingga pagi. Fana. Anak Cina. Hai. Nama dia tu Fana. Habis semua tak ada gambar. Kau lah yang ni. Okey korang Mana contoh gambar? macam ni ha. Okay dah. Dengar saya tengok ni. Nampak tak? Okay dah. Ni saya ambil daripada internet Ibtidai. So korang boleh tengok macam-macam lagi contoh. Dengar tak suara dia tu? Tak dengar suara dia. Tak dengar Ustazah. Tak Tak dengar. ada suara Okey.
Tak dengar. Nanti kita cari al-darabul khabar. Al-darabul khabar. Dengar sikit-sikit, tak jelas pun. Okey, ataupun yang ni korang tengok ni. Aghradul khabar dengan al-darab. Dia bagi dua-dua sekali. Sekejap. Batik, batik. Indal jin. Skip ad lah. Allah. Nampak? Aghradul khabar ada wa adrabuhu. So nanti kalau nak ulang kaji, korang boleh gunakan nota ni Ke? untuk kefahaman. Okey. Ustazah bagi link ni kat korang. Nanti korang boleh lah. Boleh. Al-darabul khabar. Al-darabul. Mana kita punya? Kami ad-durus al-darabul. Okey, dapat tak? Ini roti Dapat banyak kan? ke? Dapat dah. Okey, Ustazah bagi link dia tu. Macam mana kita punya? Hai Zafika. Dia lain. Kenapa tak dengar speaker gelak? Aduh, kelakar. Ya. Mas tahu tak apa muka kau Mas? Itu tu peniru. Mana macam tu Yang Macam jubah mana hitam dia- tu lah. Kita tengok betul-betul. Mana? Apa hitam? Yang jubah Ya, hitam weh. tu. Serius aku nampak. Yang ni? Yang tu lah aku. Betul aku nampak betul. Macam mana Habis hitam je? tu? Ya kau tak nampak je? Bahaya nampak tak ni. nampak je? Bahaya tak baik aku nampak. Nampak. Okey, alhamdulillah. Tak senyap lah. Macam mana nak nampak macam mana nak jadi gelap macam tu? Adalah. Jadi je boleh tahu. Yelah. Nanti aku pakai jubah hitam pula. Cik Zulfika sedang menaik. Ya weh, dia sedang naik. Ustazah nak bagi link. Okey, ni link dia. Dapat Mana? tak? Dapat. Dapat. Dalam Ustazah. bahagian Okey, chat dapat, tu, Ustazah. okey, ni adalah link yang video tadi tu. So korang boleh cari lagi banyak lah kat dalam YouTube. Okey, nak Okey, cari yang Ustazah. Melayu boleh, nak cari yang Arab pun boleh. So bila ada banyak bahan, korang senang dah nak faham kan. Tak semestinya kita rujuk bahan yang bahan yang nota dalam modul sahaja. Okey dah. So habis tajuk uslub khabari. Nak Ustazah share dalam grup tak yang ni tadi ni? Boleh lah, boleh. Boleh. Okey. Sebab Ustazah nota tu. savekan. Ustazah savekan, nanti lepas habis PDPC kan Ustazah bagi dalam grup. So kita tutup dulu yang ni. Save, tutup dulu. Kita masuk slide yang baru, uslub insya'i. Okey, nampak tak skrin? Nampak je. Nampak. Okey, clear kan? Nampak. Okey, uslub Ya. insya'i. Baik, ni pun sama yang macam korang belajar zaman arus perdana dulu. Okey, uslubul insya'i, insya' tu makna dia apa? Ma la yahtamilu as-sidqu wal qizbu. Maknanya dia tak membawa pernyataan sama ada benar ataupun tidak. Macam uslub khabari tadi, dia memang berkaitan sama ada kenyataan itu betul ataupun tidak kan. Kalau kita tengok ad-darabul khabar dia tu, sama ada ayat itu ayat yang sahih ataupun ayat yang boleh, macam tolabi tu dia tak ada pengukuhan, tak ada taukid. So boleh jadi dia betul, boleh jadi tidak. Tapi kalau level ingkari, dia dah ada lebih daripada satu taukid, maknanya ayat tu memang benar.
Tu maksud dia. Itu kalau uslub khabari. Tapi uslub insya'i ni ma la yahtamil, tak berkaitan tak berkaitan dengan perkara yang benar ataupun tidak. Salah. Ya betul. Okey, yang pertama nauk dia qasam. Nauk insya'i ada dua, qasmun ataupun nauk insya'i ada dua, iaitu ghairu talabi dengan talabi. Talabi. Ghairu talabi ni maksudnya pernyataan yang tak minta apa-apa. Ghairu talabi. Talabi tu kan minta kan. Ghairu talabi tak minta apa-apa. Kalau talabi dia nakkan sesuatu daripada kita. Menuntut sesuatu. Contoh dia. Talabi ma yustad'a matluban ghairu hasiran waqtu talab. Okey, dia nakkan sesuatu yang yang waktu dia tanyakan benda tu dia tak tahu. Contohnya istifham lah yang paling senang kan. Kalau untuk istifham contoh saya tanya, sekarang pukul berapa? Maknanya saya tak tahu waktu sekarang tu pukul berapa. So saya nakkan jawapan sekarang pukul berapa kan. Dia kata pukul 9 pagi contoh. Faham tak? Macam tu. Faham. Dia maksudnya ma yustad'a matluban ghairu hasilan waqtu talab. Maknanya dia nak sesuatu yang dia tak ada jawapan pada waktu dia tanya tu. Pada waktu dia minta. Okey, dia ada 5 kategori talabi ni ada 5. Tamanna, nida, istifham, nahi dengan amar. Ya. Mana tamanna? Tamanni ni cita-cita. An-nida, nida seruan. Seruan. Dia guna Istifham, ayat ya. Kata tanya. Istifham Ya, kata betul. tanya. Kata tanya, kata seru, kata harapan. Kalau seru tu beza seru dengan faham. Ya. Ya, siapa nak tanya tu? Kalau nahi pula, larangan kan? Larangan. Amar, Perintah. Amar perintah. perintah, suruhan. Okay. So ada 5 kategori nauk untuk talabi. Tamanni, nida, istifham, nahi dan amar. Okay, mari kita tengok satu-satu. Okey, baik. Ini contoh ayat dia. Amar wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bersahabatlah kamu dengan keduanya dan di dunia ini dengan baik. Okey, suruhan. Korang boleh hafal lah. Kalau nak mudah hafal je. Amar ni contoh dia apa, nahi contoh dia apa. Ikutlah soalan nanti minta kan. Dia minta uslub talabi amar, buat ayat. Setakat ni tak pernah lah keluar soalan macam tu. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Baik, kalau amar ni biasanya mesti ada fi'il amar. Sahib. Sahib tu adalah seruan, suruhan bukan sahib tu maksudnya isim tak. Wasahib daripada sahabah sahibun. Ini fi'il amar sahib. Biasa nak kenal fi'il amar ni senang je. Dia mesti ada tanda sukun kan. Yang mudah lagi apa? Ishribul ma'. Minumlah air. Ishrib al-ma'a fil mat'am. Contoh. Okey, baik. Nahi wala tusa'ir khaddaka linnas. Okey. Nahi. Janganlah wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu tak salah Ustazah, ni ayat dalam surah Luqman. Janganlah kita mendabik dada ataupun mendongak kan. Menunjukkan kesombongan. Wala tusa'ir khaddaka Nahi dia linnas. kan ada la kan? Ya. Kalau nahi dia mesti ada la nahi. La. La Dia boleh jadi ma tak Ustazah? al-kalbah. 5. Tak boleh. Ma. Dia mesti la. Okey. Okey. Tamani ya laitani. Tamani dia mesti dikata laitani ni. Kuntu turaba. Kemudian istifham, qul hal yastawi allazina ya'maluna wal ladzina la ya'lamun.
Okay, istifham ke kamu nak buat ayat sendiri pun boleh, ikutlah yang mana mudah bagi awak. Mak Anida suka. ya. Okey. Ya bunaya aqimis salah. Nida seruan ya Ya bunaya. bunayya aqimus salah wa atuz zakah. Wahai anak-anak, aqimis salah, tunaikanlah. Tunaikan solat. Okay, so ini pun contoh-contoh yang mudah. Jadi kalau kamu nak hafal terus pun tak ada masalah. Lagi senang. Okey, habis tolabi. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada. Tak ada Ustazah. Okey, jelas Tak ada. So kita tengok pula kategori yang kedua, ghaira talabi. Okey, kalau ghaira talabi ma la yustad'a matluban ghaira hasilan waqtu talab. Iaitu dia tak menuntut apa-apa pada waktu dia menyatakan ayat tersebut. Ada 5 juga, ar-raja, al-qasam, az-zamu, wal-madhu, at-ta'ajjub. Mana raja? Raja, bukan rojak mi Dah susah dapat rojak mi time macam ni. Ar-raja apa dia? Ar-raja maknanya pengharapan. Ya, ar-raja pengharapan. Al-qasmu Sumpah. qasam ni sumpah. Az-zammu Keji. bagus, keji. Al-madhu Puji. lawan az-zammu. Pujian. Ta'ajjub. Puji. Ta'ajjub ni apa? Tajuk ayat kagum. Ta'ajjub kagum. Kagum dalam bahasa Melayunya. So ada 5 juga untuk ghairat talabi. Okey, ni dia bagi contoh Zat siap-siap. tadi pengharapan je lah. Rojak pengharapan. Okey. Al-Qasam. At-ta'ajjub contoh ayat kagum. Ma ajmalas sama'a fil lail. Masya-Allah. Ya. Dia mesti ada ma. Ma tu macam wow. Kalau bahasa Melayu kita guna wow. Wah hebatnya. Ya. Kalau bahasa Arab kita guna ma ajmala. Ma ajmalas sama'a fil lail. Cantiknya Maksudnya langit pada lepas waktu malam. lepas ma tu dia kena fi'il amar Reza. Bukan, ni bukan fi'il amal, ni adalah Af'al. apa tahu apa dia ni? Isim tafdil. Tafdil. Pandai, ismu tafdil. Akbar. Ya, betul. Okey, pada kata tajuk mesti ada isim tafdil. Okey, baik. Seterusnya al-madhu. Okey, kalau biasanya lafaz untuk al-madhu ni ada ni'mah. Kamu nak kenal dia lafaz madhu senang je, ada ni'mah. Ni'mah ni maksudnya sebaik-baik. Ni'mal qaidu lil mar'u aqluhu. Sebaik-baik ketua bagi seorang itu adalah akalnya. Mana kita ni Akal. bertindak mengikut akal kita kan. Jangan ikut nafsu. Okey, ni'mah baca dia ni, ni'mah ni maksudnya sebaik-baik. Okey, kalau zammu pula bi'sa, lawan ni'mah bi'sa. Bi'sa ni mana apa? Cela. Kalau tadi sebaik-baik, so ini seburuk. Seburuk-buruk. Bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Seburuk-buruk nama ialah yang fasik selepas beriman. Bila dia kata beriman tapi dia fasik kan. Dah kata beriman tapi buat perkara-perkara yang mungkar. So bi'sal ismul fusuqa ba'dal iman. Bi'sa seburuk-buruk. Okey, baik. Yang keempat qasam, sumpah. Wallahi. Tadi ada tanya lam ibtida'. Alhamdulillah. Wallahi la ahadda minal watan. La ahada. Lam ni. Ataupun Allah. Mana dia? Lam ibtida' ni biasanya lam yang berada di awal ayat. Lam yang berada di awal. Mana? Ni. Okey. Wallahi la ahadda minnal watan. La akhadda Jadi minnal kena ada watan. awal ayat macam mana kah? Tak, maksudnya tadi ada kawan awak tanya tentang lam ibtida'. Maksudnya lam tu berada di awal ayat. Nampaknya pun lamul ibtida' kan. Ibtida' tu kan maknanya awal. So dia berada di awal ayat. Nanti kita cari contoh lagi dalam internet.
Contoh lamul ibtida Okey, ini contoh qasam lah. Ada wallahi, watallahi, wabillahi. Ikutlah awak nak guna mana satu. Okey, dan yang terakhir roja pengharapan. Rojak. Asa. Asallahu an ya'ti bil fathi. Aku Ustazah, rojak ya. dengan tarjik sama ke? Tarjik. Kalau berakhir dengan hamzah samalah. Tarjik. Jim, jim alif lam tara jim ya. Taraji, ya betul sama. Rojak dengan taraji sama. Asallahu an ya'ti bil fathi. Sangat-sangat mengharapkan Allah datangkan bantuan. Macam sekarang ni kan coronavirus ni sangat-sangat harapkan Allah datangkan bantuan pada kita insya-Allah. Okey dah, itu sahaja. Habis. Okey, nanti slide ni saya akan share dalam grup. Okey dah. Okey, ada soalan tak? Tak ada lah. InsyaAllah. Tak ada. So nanti awak ulang kaji. Sekejap saya nak carikan yang contoh lamul ibtida. Stop ni. Ayo, dah lah. Asal Ayuh, malu-malu dah menangis. pula. Nangis pula dah. Tak ada jalan ada. Happy dah ni. Siapa gitu? Itu bunyi kucing tu bunyi apa? Kucing Siapa siapa? tu? Kucing siapa tu? Kucing ayam lah. Ada lagi. Weh, rumah aku tak ada kucing. Ada lah, tapi tak ada kat rumah. Kucing siapa beranak tu? Macam Mila. Fana Rashid. Jamila pula. Semua tak ngaku kucing siapa? Fana pun masuk ke ni? Dah lama. Dah lama dah kau Zil. Okey, tak perasan. Ini ramai sikit lah. Humairah. Ayul kau ikut aku pegang pen. Ada contoh ada soalan lain? Ada Zah. Ada lah. Zah nak tanya. Yang Talabi kan yang cakap yang tak ayat yang tanya yang betul-betul tak tahu. Kalau Roda Talabi Dia tak memerlukan kepada jawapan. Dia tak macam cakap pengharapan. Kalau macam Talabi tadi dia mesti kita kena buat benda tu waktu tu. Apa kita kata? Talabi macam tanya kemudian apa tadi tu? Suruhan. Mana benda tu kena buat waktu tu juga. Macam tu. Ayul bunyi ayam kau ke? Bukanlah. ayam siapa tu? Ayam Ayul tak nak ngaku. Yeah. Bukanlah. Nak sunyi. Ayul. Ha. Okay, macam ni contoh ni kawan Ustazah dekat Uniza dia punya Umi. Zah ni. lecturer Uniza kawan Ustazah ni. Nik Murshidah ni lecturer kawan saya ni. Okey, ni ada contoh-contoh dalam bahasa Melayu. Korang boleh ambil artikel ni. Taujid. Contoh lamul ibtida. Ni
La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ayat dia kecil tak nampak. Antum Besar-besar. Ni. Dia bagi inna. Kalau innal insana lafi husn. Lamul ibtidak digunakan pada permulaan ayat bagi menyatakan kepentingan maklumat yang dibawa. La antum ashaddu rahbatun fi sudurihim min Allah. Siapa yang bertukang tu? Qasam. Qasam macam biasalah. Qasam. Wallahi wa billahi wa tallahi. Ana. Dhamir fasal pun ada. Asyartiyah, huruf tanbih. Tadi ada huruf tanbih kan? Dua huruf yang dimasukkan adalah alla dan juga amma. Huruf Amma. Illa amma. Amma. Ala. Innahum sufaha walakinna la ya'lamun. Okay. Huruf zaidah. Huruf zaidah ni ada beberapa kategori. Al-istighraqiyah min. Itu penggunaannya selepas huruf nafi. Ma ja'a min ahadin. Min tu huruf zaidahnya. Maksud min tu apa lah? Istighraqiyah. Apa ni? Min tu maksud kalau dalam bahasa Melayu maknanya daripada. Tak ada siapa pun yang datang. Daripada seorang tak ada siapa pun yang datang. Maja amin ahadi, tak ada siapa pun datang. Ataupun laisa juga dikira sebagai huruf zaidah. Laisa. Lastu biqami', lastu bijasid. Laisa. Inna in. Yang huruf ziyadah kan? Ni bukan huruf ziyadah yang fi'il ziyadah tu tau. Bukan. Jangan confuse pula. Ada cinta tu. Okey, jap. Ustazah bagi link artikel ni. Nanti awak boleh download sendiri. Boleh. Ya dah. Nanti Ustazah share lah. Dah download. Sekejap lagi kan saya share kat awak. Sebab ini dia pendek je artikel ni, tak panjang pun. Mungkin lebih mudah nak fahamkan sebab dalam bahasa Melayu. Okey, lagi nak tanya apa lagi? Soalan? Baik, so itu sahaja untuk kelas kita. Dengan itu sudah selesailah semua tajuk yang kita belajar. Untuk adab khusus. Untuk apa ni? Berapa orang tanya ni? 5 orang je ke? 6 orang. Berapa orang? Saya setia. 13 orang lah hari ni. Ya ke? Mana korang ni tak dapat buka? 12. Oh, 13 13. orang. Okey, so ada apa-apa nak tanya? Maknanya dah habis silibus kita. Allah. Yang tak habis ialah yang tak habis lagi yang korang kena usaha sendiri. Lah. Ustazah boleh bantu. Bahagian maqalah. Yang 11 orang yang hantar hari tu Ustazah dah tanda semuanya. Cuma Ustazah baiki kebanyakannya uslub lah. Ayat awak tu biar pendek tapinya boleh difahami. Berbanding panjang tapi tak fahamkan mana apa. Bahagian maqalah dengan bahagian isti'ab yang tu korang kena buat latihan sendiri. Buat latihan jawab soalan. Buat latihan jawab soalan. Sama lah kan buat latihan jawab soalan. Lepas tu kalau ada yang masalah tak tahu ke apa ke boleh tanya Ustazah lah. Jawab je soalan sebenar tu korang ulang-ulang kali jawab pun tak apa. Tak ada masalah insya-Allah. Sebab soalan pun kalau keluar biasanya dia tak akan keluar soalan pelik-pelik lah. Arahan soalan. Yang penting arahan soalan korang kena faham. Tak faham arahan, tu kena jumpa Ustazah. Jumpa online je lah. Nabila Huda dia tak dapat Dia tak join kelas kita kan? Dia dah try download banyak kali Zal. Tak boleh Still okay, tak macam, apa. Nanti Ustazah share dalam group. Dia dah Telegram ada kan? Ada. Ready ada.
So kiranya dah selesai tugasan Ustazah untuk SEM 2. Sedih juga sebab tak dapat jumpa korang. Kalau korang nak kelas untuk apa-apa, korang request pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah selagi belum bersalin Ustazah boleh buat kelas. Tapi online macam ni lah. Boleh insyaAllah. Sebabnya ura-ura ada menyatakan bahawa kemungkinan kita punya kawalan ni Dengar. akan kan lagi 2 minggu. Berlanjutan. So memang kita punya harapan nak bertemu kembali tu nipis lah sebelum saya bersalin. Jadinya Ayul kalau relax. Ayul. korang nak kelas boleh, korang just bagi tahu je nak konten apa, nak bincang soalan apa. So nanti kita buat kelas online macam ni. Soalan yang saya ada korang. Boleh. Cuma Ustazah nak remind dekat korang yang itulah ulangan kan. Ulangan apa STPM. Ulangan STPM nanti Ustazah dah bagi tahu kan cara nak beli semua tu. Bagi pin number je pada Cikgu Dina. Korang jangan peningan Cikgu Dina. Cikgu Dina dah banyak kerja. Nanti pada korang punya pin number tu tulis nama, tulis subjek apa yang korang nak ulang. Subjek. Cek nama. Dekat bank tak penting subjek apa. Kat bank nak tahu Jumlah. berapa bilangan mata pelajaran dia. Berapa bilangan? Jangan silap decide. Hari tu kita dah decide kan. So dah decide nanti Ustazah akan buat list. Ustazah akan masuk dalam group. Korang check balik betul tak list yang korang nak apa tu? Nak ulang. Kalau perlukan pembetulan, korang WhatsApp personal dengan Ustazah lah. Sebab Ustazah akan bagi list tu pada Cikgu Rina untuk dia punya informasi, untuk maklumat dia lah, untuk mudahkan dia key in korang punya data nanti. Okay, ada soalan lain tak? Tak ada. Tak ada. Okey, syukran kasiran ala ta'awunikum. Korang ingat ni SEM 2 ni cabaran kita dengan coronavirus ni, tapi walaupun apa pun buktikan result korang cemerlang Jangan jadikan alasan. Zah, exam SEM 2 pun tangguh ke Zah? Apa dia? Exam SEM 2 pun tangguh ke? Tak ada tangguh dah. Serius tak ada lah. Mana boleh Ustazah. Gelaplah masa depan kau Kanzu. Kalau SEM 2 tangguh, exam akan berlangsung, cuma kita akan lewatkan mungkin. Cuma MPM tak keluar tarikh lagi. Lewat. Yang MPM dah keluarkan tarikh ialah apa ni? MUET. Antara KK. Antara KK dengan MUET SEM 1. MUET SEM 1. MUET Sesi 1. maknanya kalau sesi 1 tangguh, bukan tangguh, sesi 1 tu dilewatkan, so sesi 2 pun akan jadi lebih lewat. Maksudnya kita habis pun lewat. Kemungkinan kita punya exam tu mungkin nanti hujung lewat. Mei ke. Tak adalah dia buat exam awal Mei kan. Harapnya macam tu lah, tunggu MPM punya schedule macam mana. Lah lepas raya. Boleh jadi sebab kita pun tak tahu macam mana. Dah lah, korang tengok dapat info tak yang pasal virus yang terbaru pula kat China tu. Yang mana ni Tak Zah? Zah tak dapat yang tu pun. Ada satu lagi virus baru, tapi yelah apa pun memang yelah semua tu kan macam Allah sebut dalam Quran lah kan. Semuanya atas kerosakan tangan-tangan manusia. Kalau kita tak buat, saya rasa tu lebih macam virus ni adalah senjata biologi sebenarnya. Cuma siapa yang buat wallahu alam, tapi dengan izin Allah benda tu jadi kan. Dengan cerita kat surat khabar daripada mereka syarikat lah. Yelah sebab tengoklah kan yang keluarkan dia punya antivirus tu pun Amerika Syarikat. Korang kalau korang rajin, korang survey lah siapakah penaung syarikat yang buat apa tu? Ni Zah. Antivirus. Yang buat antivirus tu. Ustazah rasa yang buat tu boleh ada kat bilik depan. Illuminati Zah buat. Tahu tak apa. Tapi itu memang percaturan diorang. Diorang dah rancang Zah. New World Order. Betul. Yang ni dot-dot kat rumah jangan keluar. Nanti polis tangkap. Ikat diri. Dan Okey, yang pasti kita ready je lah. Kita tak tahulah adakah kita menghadap Dajjal Takutnya Nakatullah ke. Tak macam mana, memanglah takut kan. Tapi kita kena ready dengan zikrullah. Semua itulah dengan amalan. Tu dia yang dapat bantu kita. Okay, yang penting amalan 3 benda ni korang kena buat. Solat jemaah. Kalau tak biasa solat jemaah, Zuraya kau solatlah jemaah dengan mak kau. Mak kau minta mak ikomah kau jadi imam kan.
Lepas tu solat, mengaji, zikrullah. 3 benda ni korang jangan tinggal. InsyaAllah. Kalau Allah uji macam mana susah pun kita akan tetap bertenang kan. Takut Ustazah saya. Orang yang sabar dan syukur tu Allah akan bantu, jangan risau. Kita memang kalau orang Cina, orang yang kafir tu dia tak ada pegangan dengan Allah Ta'ala. Kita ni memang ada pegangan dengan Allah Ta'ala. Macam mana pun kita ingat Allah sayang kita, jangan risau. Apa pun yang berlaku Allah tetap akan tolong kita kan. Kalau kita meninggal pun meninggal dalam iman, insyaAllah, amin. Okay lah korang. So Ustazah end meeting kalau korang nak kelas ke, nak bincang soalan ke, korang request je bagi tahu Ustazah dalam grup ataupun beritahu personal. Bila nak buat, nak bincang soalan apa nanti kita buat kelas. Ada Najmi ya? Ada. Okay, kirim salam pada Gambar tak yang tunjuk lain. lah. Nanti bahan Ustazah akan share dalam grup Okay, InsyaAllah. terima kasih, Ustazah. Tasbih Terima kasih Ustazah. Ustazah pun minta maaf pada korang Subhanallah subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna lisana lafi usila ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Ustazah. Sama. Syukran. Syukran. Afwan. Tidur. Ya Allah dah lah tu. Azmi. Gerak. Dah pergi nolong mak yang kat kedai dah. Bayul. Lagi Najmi. Saya tolong tadi Ustazah. Banyak agak lah. Okey, ulang kaji Tak tahu tanya Ustazah. Jangan senyap je. Tanya Ustazah senyap membantu. Yang penting korang cemerlang Sam ni. Amin. Ya Allah. Amin. Doa banyak-banyak. Okey korang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.